Saya ada 5 cara bakar lemak lebih cepat. Cuba anda tengok. Mungkin anda tertinggal sesuatu daripada 5 cara yang saya nak kongsikan ni. Stay tune. Kalau anda nak tahu 5 cara bakar lemak lebih cepat, anda kena faham dulu badan kita membesar ni adalah disebabkan oleh makanan. Itu adalah satu fakta yang tidak boleh disangkal lagi. Okay? Anda gemuk bukannya pasal malas bersenam. Okay? Anda gemuk sebenarnya adalah disebabkan oleh makanan yang anda makan. Lepas tu anda kena faham punca badan anda semakin membesar, iaitu rintangan insulin. Rintangan insulin adalah punca sebenar kepada kegemukan, iaitu kebanjiran glukosa dan juga hormon insulin di dalam darah anda. Dan cara cepat untuk kurus adalah dengan merawat punca kepada kegemukan ni, iaitu rintangan insulin. So kalau anda nak tahu punca sebenar kepada kegemukan, kalau anda nak tahu apa itu rintangan insulin, anda kena tonton dulu video saya berkenaan dengan punca nombor 1 kegemukan. Saya dah share sekali description di bawah. Jadi, apa 5 cara ni? Cara yang pertama adalah anda kena tinggalkan gula pasir, ataupun anda kena kurangkan sebanyak mungkin gula pasir. Yang itu yang paling pertama, yang paling awal sekali anda kena buat. Kalau anda gagal untuk tinggalkan gula pasir, maka anda akan gagal lah untuk menguruskan badan anda. Sebab antara punca kepada kegagalan kita untuk mengkuruskan badan kita adalah disebabkan oleh kita susah sangat nak kawal makan. Dan gula adalah antara punca nombor 1 yang menyebabkan kita susah sangat nak kawal makan. Jadi anda kena kurangkan gula pasir ni, sebab kena ingat dalam gula pasir hanya ada 2 bahan. Gula pasir daripada tebu ni lah, iaitu glukosa dan juga fruktosa. Dan kedua-dua bahan inilah yang menjadi punca kepada kegemukan, yang menjadi punca kepada rintangan insulin. Sebab dalam gula pasir ni juga dia tak ada vitamin, tak ada mineral dan juga tak ada serat. Pokok tebu yang belum diproses kan, batang tebu tu kan, kita boleh minum air tebu tu, tak ada masalah, pasal dia masih ada vitamin, dia masih ada mineral dan juga dia masih ada serat air tebu tu. Tapi bila tebu tu diproses dia dalam kilang, ada proses pemanasan, lepas tu dia nak jadi serbuk, lalas tak ada apa, yang tinggal hanyalah glukosa dan fruktosa. Tak semata-mata, tak ada dah bahan-bahan yang berkhasiat untuk badan kita. Itulah yang menyebabkan gula ni merosakkan badan kita sebenarnya. WHO, World Health Organization, telah menetapkan untuk orang dewasa ambil gula dalam pemakanan seharian ni antara 6 hingga 8 sudu teh sahaja, tak boleh lebih. Kalau lebih pada tu, dikira berlebihan lah. Tak kisahlah dalam minuman ataupun dalam makanan, janji kena cukup kuota 6 ke 8 sudu sahaja dalam masa 1 hari, tak boleh lebih. So nak konsum gula masih boleh, tapi tak boleh berlebihan. Tu belum campur lagi benda-benda gula tiruan ataupun pemanis gantian yang kita tak tahu yang kita ambil sebenarnya juga berbahaya kepada kesihatan kita. Cara yang kedua adalah dengan mengamalkan low carbohydrate high fat diet, iaitu diet rendah karbohidrat tinggi lemak. So yang ni masih jarang lagi orang tahulah, orang kita lah especially tahu. Dekat di luar sana, di negara-negara yang lain, dia dah ramai dah mengamalkan low carbohydrate high fat diet ni. Kenapa nak kena mengamalkan diet ni? Sebab kita kena mengurangkan pengambilan karbohidrat. Okay, selama ni kita diajar daripada kecil untuk mengambil karbohidrat tu secara berlebihan. Maknanya disebabkan karbohidrat tu kita faham sebagai sumber tenaga, jadi kita kena ambil banyak karbohidrat dalam pemakanan seharian kita ni, melebihi daripada protein ataupun lemak yang lain ataupun sayur-sayuran sekalipun. Jadi bila kita ambil karbohidrat secara berlebihan, yang kita tak tahu sebenarnya adalah ada satu masalah lain, iaitu hormon insulin. Karbohidrat bila dihadam di dalam usus kita, dia bertukar menjadi glukosa. Jadi sama kes macam gula pasir tadi. Gula pasir ada glukosa dan juga fruktosa. Makanan berkarbohidrat pula akan ditukarkan menjadi glukosa. Jadi cerita dia benda yang sama. Antara punca makanan yang menyebabkan kita gemuk adalah makanan yang bertukar menjadi glukosa. Dia memang menjadi glukosa tu tak ada masalah. Memang badan kita memerlukan glukosa pasal dia adalah tenaga segera. Tapi dia tak boleh diambil secara berlebihan, sebab bila glukosa ada di dalam darah kita, bila badan kita detect je badan kita ada glukosa dalam darah, maka pankreas kita akan terus mengeluarkan satu hormon dinamakan hormon insulin. Hormon insulin tu dia bertugas untuk membawa masuk glukosa ni masuk ke dalam sel kita untuk ditukarkan menjadi tenaga. Sebab glukosa dia tak boleh masuk terus ke dalam sel, dia memerlukan bantuan hormon insulin untuk masuk ke dalam sel. Jadi bila hormon insulin dan juga glukosa tu berlebihan di dalam badan kita ni,
menyebabkan berlakunya masalah rintangan insulin. Bila berlakunya masalah rintangan insulin, maka semua glukosa dan juga insulin tu tadi, dia akan pergi ke sel lemak kita dan disimpan sebagai lemak. Jadi insulin campur glukosa menyebabkan rintangan insulin dan menyebabkan semua glukosa tadi disimpan di dalam sel lemak. Lalas sel lemak kita bertambah dan bertambah. Lepas tu pula yang selama ni kita dimomokkan dengan bahaya makan lemak kan. Orang kata lemak punca sakit jantung, kolesterol tinggi, lemak lah yang menggemukkan. Sebenarnya tak ada kajian saintifik yang khusus yang boleh membuktikan kebenaran makan lemak boleh menyebabkan punca segala penyakit. Tak ada. Anda kena refer kepada kajian saintifik yang terkini. Jadi, jika anda lebihkan makan lemak dalam pemakanan seharian, anda akan rasa kenyang yang lebih lama. Anda akan dapat mengurangkan paras glukosa dan juga insulin di dalam darah anda. Dengan itu, anda dapat menyelesaikan masalah rintangan insulin. Jadi, dengan mengamalkan low carbohydrate high fat diet, anda takkan lagi ada masalah untuk makan. Anda masih boleh makan sampai kenyang, sebab bila anda makan lemak sampai kenyang, anda takkan gemuk berbanding dengan makan karbohidrat sampai kenyang. Itulah beza dia. Okay, anda kena tonton video saya pasal punca nombor 1 kegemukan. Nanti anda akan nampak kenapa kita kena mengamalkan low carbohydrate high fat diet. Dan dalam dunia ni memang dah banyak dah orang mengamalkan. Dan ada macam-macam jenis low carbohydrate high fat diet ni. Antaranya ada Atkins diet, ada keto diet, ada Mediterranean diet, ada paleo diet, ada carnivore diet. Carnivore ni lagi ekstrim lah. Tapi still carnivore diet boleh menyebabkan kita kurus. Dan last sekali adalah diet Melayu. Diet Melayu ni adalah saya punya favourite sebab kita boleh makan makanan Melayu dan kita still boleh ambil nasi dalam pemakanan seharian kita. Dan anda boleh Google, anda boleh YouTube mengenai low carbohydrate high fat diet ni. Satu dunia dah buat. Anda boleh search mana-mana video yang dah bercerita pasal ni. Disebabkan saya pun berjaya kurus dengan mengamalkan low carbohydrate high fat diet ni, menyebabkan saya nak berkongsi kepada anda semua betapa powerfulnya diet ni. Dan anda tak perlu makan ubat kurus, anda tak perlu makan suplemen yang untuk kurus. Cukup dengan mengamalkan diet Melayu ni saja pun anda dah boleh kurus. Jadi amalkanlah diet ni dalam kehidupan seharian anda. Cara yang ketiga adalah intermittent fasting ataupun puasa berkala. Intermittent fasting ni adalah tak makan. Dia ada dua jenis lah. Dia ada satu tak makan saja tapi boleh minum, dan satu lagi tak boleh makan dan tak boleh minum. Memang nampak macam diet tahan lapar ataupun diet tahan makan, tapi dia tak serupa, dia tak sama. Okay. Anda tak boleh samakan IF dengan diet tahan lapar. Tak boleh sama sekali. Kenapa? IF ni dia bukan satu diet. Dia bukannya satu diet mengurangkan kalori makanan. Dia adalah satu kaedah untuk kita menyusun semula waktu makan kita. Sebab adalah menjadi sesuatu yang tak normal kita makan sampai 5-6 kali sehari. Tak boleh. Kita kena kurangkan makan daripada tu. Sepatutnya kita makan 2-3 kali sehari tu dah kenyang dah. Kita tak perlu melebihi had tu sebenarnya. Okay, kalau anda nak balik makan banyak macam tu, anda kuruskan dulu badan. Okay, dapatkan berat badan yang ideal. Dan mungkin lepas anda dah dapat, mungkin seminggu sekali ke anda boleh makan banyak, tak ada masalah. Bila anda amalkan LCHF diet tadi dan juga IF, nanti anda akan faham badan anda boleh mengembang ataupun mengecut. Kelebihan IF ni adalah masa ni lah berlakunya pembakaran lemak yang sebenarnya. Sebab kita kena faham bila kita buat IF ni, kita tak makan dan tak minum. Anda kena faham lah pasal konsep pemakanan ni, baru anda boleh faham macam mana mekanisme badan kita ni berlaku. Jadi bila kita berpuasa cukup satu tempoh. Contohnya bila kita berpuasa kering. Puasa kering ni adalah puasa yang tak boleh makan dan tak boleh minum, daripada kalau kita orang Islam waktu start daripada waktu subuh sehinggalah waktu maghrib, dalam 13 jam setengah macam tu kita berpuasa. Jadi bila cukup satu tempoh masa, contohnya kita puasa start pukul 6 kan, 6 sampai pukul 2 petang. Okay, cukup tempoh masa ni, dalam masa 8 jam tu akan badan kita ni akan detect tak ada makanan lah yang masuk. So kita tak makan, jadi tak ada sumber tenaga yang masuk daripada makanan kita ke dalam badan. Badan ni dia akan cari juga mana sumber makanan lain yang ada yang boleh menjadi tenaga kepada badan kita. Okay, sebab badan kita ni konsep dia konsep survivor, jadi dia perlukan tenaga untuk kekal hidup, untuk kekal berfungsi dengan baik. Bila tak ada makanan yang dia detect, so cukup 8 jam ni dia akan ada satu jenis sel yang boleh ditukarkan menjadi tenaga, iaitu sel lemak. Okay, jadi menurut kajian sains, sel lemak ni dia mula dibakar dan ditukarkan menjadi tenaga bila kita cukup tempoh masa
berpuasa, kita berpuasa, maknanya kita tak makan dan tak minum. Proses ni, proses penukaran lemak menjadi tenaga dipanggil proses ketosis. Okay, anda boleh Google, anda boleh YouTube pasal ketosis ni. Dah banyak dah orang bercerita pasal proses ketosis ni. Okay, mungkin anda jumpa dekat saya mula-mula kan, maknanya saya dah buka jalan untuk anda tahu perkara ni secara surface, dan anda boleh kaji lagi secara detail di media-media yang lain. Anda boleh jumpa kan. Inilah proses pembakaran lemak yang sebenar masa kita buat intermittent fasting. Semakin lama anda buat intermittent fasting, semakin banyaklah lemak-lemak di dalam badan anda boleh dibakar. Okay, kalau anda tak confident nak buat puasa kering, buat puasa basah. Okay, puasa basah ni boleh minum tapi tak boleh makan. Tapi dia kena lama sikit lah. Okay, kalau puasa kering start 8 jam dah berlaku dah proses ketosis. Kalau puasa basah kita kena buat 16 jam barulah ada efek untuk pembakaran lemak tu berlaku. Tapi kalau anda tak biasa berpuasa, anda start dengan 12 jam dulu. 12 jam puasa, 12 jam lagi anda makan macam biasa. Dan senang nak buat ni pasal kita boleh buat pada waktu malam. So ingat, IF lah yang merupakan masa di mana lemak anda dibakar secara natural, bukan semasa anda bersenam. Okay? Bukan semasa anda pergi sauna ke badan berpeluh-peluh tu kan. Peluh-peluh tu bukannya lemak dibakar pun. Tak. Okay? Anda kena faham, anda kena betulkan mindset anda semula mengenai pemakanan ni. Jadi inilah sebenarnya macam mana badan anda berfungsi. Jadi amalkan IF boleh start immediately. Cara yang keempat adalah dengan bersenam. Bersenam ni kita kena faham konsep bersenam ni. Bersenam bukan untuk kurus macam yang orang duk selalu cerita semua tu. Bersenam ni adalah untuk kita menstabilkan hormon kita. Yang itu sebenarnya. Jadi bersenam ni cukup sekadar kita buat nak berpeluh je. Asalkan keluar peluh kan. Asalkan badan kita berpeluh, okey lah. Berkebun ke, sapu sampah ke, naik tangga turun tangga ke. Okay. Kalau berat badan anda berlebihan dan anda rasa macam susah lah nak bersenam, sakit lutut semua kan, jangan risau, tak ada masalah. Okay, tidak ada kajian yang menunjukkan bersenam dengan sekadar berjoging ke, berbasikal ke boleh cepat mengkuruskan badan. Orang yang bersenam untuk kurus, diorang still jaga makan. Okay, so what's the point of bagi tahu orang nak kuruskan badan ni kena bersukan? Dia berbalik kepada pemakanan kita juga. Okay, jadi anda jangan risau, cukuplah kita bersukan ni sekadar berpeluh, dan nanti bila kita dah dapat berat badan kita yang kira dah makin turun kan, maknanya kita dah rasa macam dah boleh bersenam ni. Masa tu kita nak bersenam kuat pun bersenamlah, tak ada masalah. Jadi jangan risau, bersenam tidak perlu terlalu intens, just sekadar berpeluh saja. Tu yang keempat. Dan cara yang kelima, cara yang last kali adalah berkenaan dengan stres. Anda kena kawal stres. Okay, stres yang saya maksudkan adalah stres yang berpanjangan. Okay, maknanya hari-hari stres. Anda tahu masa bila anda stres kan, masa kerja ke, masa kat rumah ke, masa tengah traffic jam ke. Anda kena faham, bila anda stres, anda susah nak kurus. Kenapa? Sebab bila kita stres, badan kita akan mengeluarkan satu hormon, iaitu hormon dia, nama dia hormon kortisol. Masalah hormon kortisol ni dia kacau banyak lagi hormon lain dalam badan kita. Okay, salah satunya dia hantar signal ke hati kita untuk mengeluarkan lebihan tenaga dalam bentuk glukosa untuk dibekalkan kepada badan kita. Okay, dan glukosa ni akan masuk ke dalam darah kita, dan secara automatik macam mana yang saya dah cakap di awal video tadi, bila ada glukosa kat dalam darah maka hormon insulin pun akan naik di dalam darah kita. Jadi bila kita stres berpanjangan, hari-hari kita stres, maknanya hormon kortisol ni sentiasa buat hati kita keluarkan lagi glukosa. Jadi bila glukosa banyak dalam darah kita, hormon insulin pun banyak kat dalam darah kita, kita akan menghadapi masalah rintangan insulin tak selesai. Itulah masalah bila kita stres. Jadi anda lepas ni ingat, dalam masa nak menurunkan berat badan ni, bila rasa stres tu kan, anda macam bahaya. Baik aku relax, take nafas dulu kan. Lebih kurang macam tu lah kan. Anda tarik nafas kan, then anda relax, anda cool down. Jangan stres yang berpanjangan. Anda buatlah apa-apa aktiviti yang boleh melegakan stres anda. Balik rumah pergi bersukan yang boleh berpeluh, pergi skipping ke kan. Sekadar berpeluh cukup pun, tak payah nak high sangat kita bersukan ni. Jadi kawallah stres anda. Itulah sahaja 5 cara bakar lemak lebih cepat. Amalkan 5 cara ni. Mudah-mudahan anda cepatkan lagi proses pembakaran lemak dalam badan anda. Sampai situ saja video saya kali ni. Anda tengah stuck ke dalam tengah berdaya ni? Cuba share di ruangan komen bawah berapa lama dah berat badan anda stuck tak turun-turun. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye.